Salam sejahtera, anda bersama saya, Naila Huda. Dan untuk jam ini, saya tinggalkan buat seketika keselesaan di studio. Dan saya kini berada di kawasan PPR Kampung Muhibah untuk satu rancangan khas sempena Hari Malaysia 16 September hari ini. Dan kami nak bawakan satu dialog khas, khususnya daripada sudut perspektif anak muda. Kerana golongan inilah yang merangkumi lebih 40% daripada populasi negara ini, dan golongan ini juga yang bakal menjadi kingmaker yang menentukan keputusan pada pilihan raya akan datang apabila golongan ini merangkumi lebih 50% daripada pengundi antara 18 tahun hingga 40 tahun. Tapi meskipun menjadi antara segmen yang paling besar dalam negara ini, mereka juga antara golongan yang paling terkesan khususnya dari segi ekonomi. Dan ini menjadi lebih jelas ketika pandemik COVID-19. Bila kita melihat anak muda ini menjadi apa yang orang kata first one out dan last one out juga. Apabila kita melihat mereka ini antara yang paling susah untuk dapat kerja. Apabila mereka berdepan kesukaran, mendapatkan pengalaman, dan mereka juga antara yang pertama hilang kerja juga kerana kurangnya pengalaman. Jadi ini salah satu contoh bagaimana mereka terkesan dari segi ekonomi. Dan pada jam ini kami nak dengarkan terus daripada mereka bagaimana pengalaman mereka mengharungi cabaran ekonomi daripada pandemik COVID-19 sehinggalah sekarang masih dalam proses pemulihan. Dan kita juga nak dengarkan bukan saja sekadar membawa masalah, tapi apa idea penyelesaian untuk mengatasi masalah ini daripada perspektif anak muda. Dan bersedia bersama saya sekarang ini di kawasan PPR Kampung Muhibah adalah penduduk dari Kampung Muhibah ini sendiri. Kita bersama dengan Muhammad Arif Ahmad Hasanuddin, peniaga berusia 30 tahun dan sebenarnya sudah pun peniaga sejak PKP. Betul. Dan kita nak dengarkan lagi cerita Arif selepas ini, tapi kita juga nak bersama dengan Nur Fatihah Amirah, lepasan matrikulasi yang berusia 19 tahun. Dan juga bakal melanjutkan lagi pengajian selepas ini. Kita nak dengarkan bagaimana pengalamannya daripada alam universiti nak bergerak masuk ke dalam alam pekerjaan. Dan kita juga nak bersama dengan Muhammad Hafizi Hasimi, pemandu e-hailing yang sudah pun selama 3 tahun berada dalam industri ini. Tapi pada masa yang sama kita juga nak bawakan pandangan daripada wakil-wakil parti. Kita nak bersama dengan Iman Nurhizam, Exco Putra UMNO. Kita nak bersama dengan Syamil Lutfi yang juga merupakan Exco Pusat Angkatan Muda Keadilan, dan kita juga ada Anissa Nizam, Biro Mahasiswa Parti Muda. Terima kasih kepada semua panelis kita sudi korbankan hari cuti ini untuk bersama dengan kami untuk kongsikan pandangan mengenai dengan isu-isu yang didepani anak muda. Tapi kita nak mulakan dengan Arif yang Arif cerita tadi sudah pun berniaga sejak beberapa tahun. Tapi sebenarnya baru saja mula berniaga masa PKP. Betul. Sebab sebelum itu hilang kerja. Boleh Arif kongsikan sikit cerita? Terima kasih mengacara pada hari ini dengan wakil-wakil parti yang ada. Memang terkesanlah sebab PKP itu semua orang, bukan semua orang, seluruh negara. Lepas tu saya kena buang kerja. Lepas tu saya mulakan daripada start meniaga air balang satu, ke start meniaga sampai sekarang saya dah run food truck saya sendiri. Food truck dekat mana? Boleh ceritakan? Dekat OUG je. Jual apa dan macam mana saya jual agaknya? yang tofu. Tapi sebelum tu macam-macam lah kita try. Jual air, jual kuih. Step by step sampai kita ada achievement kita yang kita ada, so kita maintain. Arif, daripada hilang kerja masa PKP tu, macam mana Arif rasa waktu tu dan macam mana Arif cari motivation untuk bangun daripada hilang kerja dan cari peluang pekerjaan, cari peluang-peluang lain yang ada? Okey, peluang tu sebenarnya susah sebab saya pun pendidikan tak ada. Tapi mak mertua saya berniaga. Masa hilang kerja tu saya anak seorang, rumah, api, semua kena bayar sendiri. So saya tanya macam mana start nak berniaga. Dia ajar sikit-sikit, so saya guna modal yang ada. Bermula dengan RM1,000 sampai sekarang. Dan macam mana daripada dulu sampai sekarang perniagaan macam mana? Alhamdulillah semakin hari semakin baiklah. So start pada tu, sekarang saya tengah menubuhkan satu kelab belia untuk ajak belia-belia ni semua sekali. Kalau boleh ambil berniaga, kita bagi dia orang berniaga. Yang boleh belajar jauh, kita hantar. Kita cari
untuk orang apa yang boleh terus ke depan. Okay. Banyak lagi yang kita nak dengar daripada Arif, tapi saya juga nak dengar daripada Fatihah. Fatihah boleh kongsikan sikit background Fatihah, latar belakang sekarang ini berada di mana dan juga sekarang ini tengah belajar apa? Assalamualaikum, saya Fatihah. Saya merupakan lepasan pelajar matrikulasi Aliran Accounting. And then sekarang saya bekerja sambilan di T-Life. Sementara tunggu tawaran daripada universiti, saya bekerja sambilan. Kerja sambilan buat apa? Saya kerja T-Life supaya untuk degree lah, saya ada duit untuk sambung belajar. So saya takkan cram dekat time saya nak sambung belajar tu. Kita juga nak dengar daripada abang rider kita. Boleh kongsikan dah berapa lama dan juga sebelum tu buat apa dan datang dari kampung sini juga, kampung Muhibah juga? Assalamualaikum, saya Hafizi. Saya sebelum ni saya kerja kilang. Lepas tu saya berhenti dan saya buat rider dalam masa 3 tahun lah. Masa tu PKP atau bagaimana? PKP. Boleh kongsikan sikit macam mana ambil keputusan, memang nak kena cari duit lebih ke atau apa yang menyebabkan abang untuk tukar daripada kerja kilang sekarang jadi rider? Saya nak cari duit lebih sebab banyak tanggungan nak kena ni tanggung. So saya cari duit lebih lah untuk jadi rider. Boleh Hafizi ceritakan macam tadi Arif ada cerita macam mana ada komitmen, ada nak kena tanggung, nak bayar rumah, nak bayar bil dan sebagainya. Tapi bagi Hafizi macam mana? Apa antara komitmen yang ada? Nak kena bayar rumah, lepas tu kena tanggung adik-adik lah. Adik-adik itu parents. Yang tu je lah yang kalau boleh saya kongsikan juga, baru-baru ini Astro Awani bersama dengan ada sekumpulan pakar ekonomi ada buat tinjauan di beberapa kawasan PPR di Lembah Kelang yang mendapati statistik yang amat tinggi apabila kita berceritakan tentang isu ekonomi. Kalau boleh saya kongsikan sikit, daripada 9 kawasan PPR ini, 8 daripada 10 responden kata diorang rasa kenaikan harga barang sekarang ini menyukarkan mereka untuk beli barang keperluan seisi keluarga. Selain itu juga 75% responden terjejas dari segi keupayaan kewangan untuk tampung perbelanjaan. Ini sekadar statistik saja, tapi kita nak tahu bagaimana sebenarnya statistik ini dicerminkan dalam kehidupan seharian. Kalau Arif boleh kongsikan, dengar statistik yang tinggi ini, orang terkesan akibat ekonomi, akibat kenaikan harga. Bagi Arif sendiri rasa kenaikan harga itu sekarang, isu-isu tekanan ekonomi itu memang rasa? Memang terasa lah, kita peniaga. Kita akan rolling modal setiap hari. So kalau harga terus meningkat, memang akan terkesan. Kalau kita jual mahal, orang tak akan datang beli. So benda tu kena kawal daripada atas lah. Kena pantau sampai ke bawah. Itu yang banyak saya dengar bila saya cakap dengan orang dekat sini, apa yang diorang pentingkan terutamanya bagi peniaga, diorang bimbang sebab nak pentingkan rolling ni ada saja income tu masuk. Tapi kalau kita nak bercakap tentang saving, tentang simpanan, sebab kalau kita tahu masa pandemik COVID-19 itu ramai orang terpaksa nak guna saving. Sekarang ni saving tu dah tak ada ataupun tinggal sikit sangat, tak boleh nak survive untuk berapa tahun akan datang. Kalau Arif macam mana kalau nak ceritakan mengenai dengan simpanan Arif? Simpanan mana kita sekarang dah tak boleh tetapkan berapa, 1,000, 2,000. Seminimum yang boleh kita simpan, kita simpan. Itu yang saya buat lah. Sebab meniaga dia tak semestinya setiap hari sale puluh ribu. Ada time dia tak ada lah. So seminimum yang boleh mesti simpan. Kalau Fatihah macam mana? Kita tahu Fatihah masih lagi pelajar, mungkin belum ada banyak lagi komitmen. Tapi kalau nak ceritakan tentang keadaan Fatihah sekarang ini dan memikirkan tentang isu ekonomi mungkin bagi keluarga Fatihah atau melihat kepada kawan-kawan di kawasan sekitar ini, adakah itu satu kebimbangan buat Fatihah? Risau nak kena fikir ada saving atau tak? Ya betul. Itu salah satu sebab saya buat kerja sambilan. Sebab family saya juga buat bisnes peniaga dan kadang-kadang bisnes okey, kadang-kadang tak okey. Dari situ saya fikir kalau macam mana kalau bisnes sekarang tak okey, dia akan efek saya pada masa yang akan datang. So saya kerja sambilan untuk saya saving. So kalau saya dapat peluang untuk sama belajar, dia tak akan efek sangat pada keluarga saya. Mungkin saya boleh tolong ibu bapa untuk kurangkan bayaran yuran dan sebagainya.
Hafizi, macam mana kalau nak ceritakan sikit pasal saving, pasal simpanan yang Hafizi ada, kalau nak bandingkan dengan waktu PKP sekarang ini, mungkin lepas dah tukar kerja jadi rider, lebih banyak saving atau macam mana? Kalau nak ceritakan berapa lama agaknya boleh tahan saving tu? Alhamdulillah, saving tu boleh simpan, tapi nak bertahan lama tu tak ada dalam jangka masa yang panjang lah. Nak cakap saving tu boleh setiap bulan boleh simpan lagi lah, daripada kerja dulu lah. Itu realiti bagi penduduk di PPR Kampung Muhibah ni. Tapi kita juga nak ceritakan mengenai dengan aspek penyelesaian, apa antara solution yang diperlukan untuk membantu anak muda seperti mereka ini supaya mereka tidak terus terhimpit akibat tekanan keuangan, tekanan ekonomi ini. Kita nak dengarkan sedikit pandangan juga daripada anak muda yang mewakili parti masing-masing. Mungkin kita boleh mulakan dengan Iman, mendengar tentang realiti mereka ini. Bagaimana pandangan Iman? Adakah Iman rasa ini realiti yang sebenarnya selalu dan common yang berlaku kepada anak muda? Kerana ramai yang ada perspektif anak muda ni, apa je dia orang tahu pasal isu ekonomi, apa je dia orang tahu pasal hidup ni, muda lagi. Pandangan Iman macam mana? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya terima kasih kepada Asrawani kerana menjemput, dan seterusnya kepada Arif, Tiha dengan juga Fizi. Bila dengar tadi, kita dapat dengar basically apa yang mungkin tidak kesampaian daripada orang ramai. Jadi mereka ni mewakili orang-orang on the ground. Dan bila saya dengar tentang satu savings yang mungkin boleh simpan tapi mungkin tak dapat bertahan lama, dan juga mengenai pengawasan yang berdatas, di mana permasalahan ini dapat dilihat sebenarnya satu perkara yang dah berpanjangan dan juga sudah perlu ada penyelesaiannya. Maksudnya tak bolehlah contohnya KDN, kita punya Menteri Dalam Negeri ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri yang kawal selia harga barangan ni semuanya, tak bolehlah buat operasi kawal harga secara terpilih, perlu continuously. So pandangan saya adalah penyelesaiannya bermula dengan bukan secara berkala tapi secara berterusan. Kawal selia secara berterusan tentang harga barangan runcit, yang terutamanya daripada supplier, daripada orang-orang yang supplykan barang-barang ini. So that is the first thing yang pada saya, secara berterusan perlu ada kawal selia. Dan kawal selia itu boleh bermacam ragam. Boleh through digital platform, melalui pegawai-pegawai mereka. Tapi pada saya, era modernisasi ini, kita perlu tingkatkan pendigitalan, di mana interaction two way daripada pengguna sendiri dan juga orang atas. Betul? Saya rasa Arif pun mungkin setuju kalau contoh peniaga beli barang, stok barang daripada satu tempat, tiba-tiba hari ini harga lain, harga naik mendadak ke apa. So patutnya ada satu mekanisme yang Arif boleh report terus. Betul? Yang tanpa perlu isi borang yang merenyahkan, tanpa perlu pergi prosedur-prosedur yang merenyahkan, tapi boleh terus sampaikan. Tu pada saya benda paling asas yang perlu kita ada. Dan kedua, pasal simpanan. Terfikir juga tentang mungkin peluang-peluang melabur selain daripada ASB yang kerajaan telah sediakan daripada dulu lagi sampai sekarang. Mungkin kita perlu tingkatkan lagi kesedaran tentang, sekarang kita dengar ada financial advisors, mungkin terhadap yang lain ni sebut. Sebab sebelum ni kita dengar banyak yang T20 je yang ada financial advisor, yang ada nasihat kewangan. Dan saya rasa mungkin ada skema bawah kerajaan yang boleh laksanakan perkara ini, ataupun mungkin patut pemain-pemain industri itu sendiri, ejen-ejen insurans, ejen-ejen financial advisor ni perlu tingkatkan engagement dengan contoh penduduk-penduduk PPR Muhibah ni, supaya mereka dapat advice yang terbaik untuk buat apa dengan kewangan tersendiri. Contohnya simpan duit dalam bank sudah pasti depreciate value kan. Makin hari mungkin inflasi ni tak menentu, kitanya kadar kewangan foreign exchange, harga kita pun menurun dan sebagainya. Tapi kalau advice boleh diberikan, contoh masuk dalam saham-saham pelaburan di mana-mana, secara kolektif dan sebagainya, boleh membantu tingkatkan secara passive income. So saya rasa itu antara dua perkara yang sangat penting dan perlu ditekankan lah pada pandangan saya lah. Tadi saya dengar Arif banyak bersetuju, tapi mungkin Arif boleh kongsikan juga daripada apa yang dah ceritakan tadi tu, apa sebenarnya masalah paling besar untuk Arif sekarang ini sebagai seorang peniaga kecil bagi PKS? Yes. Pertama, kenaikan harga barang tu dah pasti. Lepas tu saya setuju dengan era pendigitalan tu, untuk kita report, contoh snap satu gambar terus sampai KDN. Benda tu bagus. Bagi saya kena buat lah.
itu pihak kementerian kena fikirlah. Kalau saya fikir, saya jadi menteri. Betul. Tak payah berniaga lah. Betul. Tapi sorry, Arif nak tanya tadi, sebelum buat berniaga ni kerja apa? Saya kerja kilang. Kerja kilang dulu lah. So sekali lah dulu. Tak, bukan. Baik. Okey, tadi kita dah dengar sikit idea, tapi mungkin Syamil ada idea yang lain sikit. Pertama sekali, sebelum kita nak dengar idea-idea tu, tapi dengar daripada pengalaman dan realiti bagaimana sebenarnya cabaran ekonomi sekarang ini. Saya nak dengarkan sedikit pandangan, mungkin reaksi apabila orang kata anak muda ni dia orang sebenarnya tak tahu susahnya hidup tu macam mana, baru muda lagi kan, apa je dia tahu. Pandangan Syamil macam mana kalau dengar komen macam tu? Terima kasih saudari Nailah untuk jemputan bersama Astro Awani pada hari ini. Saya Syamil Lutfi merupakan Exco Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Berkenaan isu-isu yang dibangkitkan oleh rakan-rakan sebentar tadi, ini terkait rapat ya dengan apa yang saya fikirkan, iaitu anak muda kita memerlukan keuangan yang kukuh. Kita mahukan. Yang keduanya, kita mahukan pekerjaan yang mempunyai fasa ataupun masa depan yang baiklah. Maksudnya setiap tahun ada peningkatan kan, pendapatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, of course kita mahukan aset sendiri, iaitu paling kurang pun rumah mampu milik untuk kita. So jadi ketiga-tiga perkara ini merupakan perkara yang asas bagi anak-anak muda seperti saudara Arif cerita tadi. Saudara Fizi juga menyentuh kan. Saudari Teha, masa depan beliau nanti apabila sudah habis belajar. Okey, jadi permasalahan begini sepatutnya dilihat secara jitu, secara terperinci oleh pihak kerajaan. Ya, kita dapat melihat bagaimana keadaan ekonomi sekarang agak ada perubahan, ada peningkatan sedikit berbanding ketika era pandemik yang kita hadapi sebelum ini. Namun improvement itu masih di tahap rendah dan masih permasalahan itu masih berlegar-legar dalam kalangan anak-anak muda ini. Justru itu saya mencadangkan supaya permainan ini ataupun solusi ini diambil dari pihak kerajaan itu sendiri dalam menyediakan peluang yang sebaik mungkin kepada anak-anak muda. Bermulanya dengan peluang dan inisiatif pekerjaan yang terbaik kepada anak muda. Ya, jadi dia akan berkait, dia akan ada percambahan. Apabila kita mempunyai sebuah pekerjaan yang bagus, sudah pasti ya kita akan dapat pendapatan yang bagus. Kita boleh memperolehi aset-aset yang kita mahukan. Di samping itu, sikit lagi. Apa yang diperkatakan oleh Iman sebentar tadi, iaitu dengan idea untuk kita mempunyai passive income dengan membuat pelaburan-pelaburan di luar. Saya rasakan perkara itu bagus. Namun, saya sebagai anak muda yang datang daripada keluarga B40, saya rasa agak tersekat apabila kita hanya ada saving dan pendapatan tu hanya cukup-cukup untuk makan. Jadi agak kurang sesuai untuk kita teruskan impian untuk melabur. So mungkin ada cara yang lebih baik ataupun lebih sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Okay, Syamil banyak cakap pasal kerja, banyak cakap pasal gaji. Mungkin Fatihah boleh share sikit. Apabila kita bercakap tentang proses nak cari kerja tu, Fatihah tadi ada kongsi, Fatihah sekarang ni belajar accounting. Bila Fatihah nak buat pilihan nak study accounting tu, banyak mana sebenarnya Fatihah fikir kalau study ni senang dapat kerja, mungkin gaji tinggi. Itu jadi faktor yang penting atau tak? Ataupun memang Fatihah minat dekat accounting? Itu salah satu faktor yang penting. Kalau saya tak rasa dia penting, mungkin saya akan ambil aliran lain. Sebab saya rasa kelebihan saya lebih suka art, memasak. Tapi disebabkan saya fikir tentang tujuan saya lepas pengajian, sebab itulah saya pilih accounting. Sebab zaman sekarang mungkin finance
nak menggunakan ramai pekerja. That's why saya pilih accounting. Jadi kalau ikutkan sebenarnya Teha lebih suka seni, lebih suka nak ambil art stream. Ya. Jadi kalau ikutkan dekat Teha, tak fikirlah nak kerja apa, tak fikirlah gaji tinggi atau tak, senang dapat kerja ke tak. Tapi sebenarnya Teha nak buat apa? Kalau ikut sekarang, accounting lah. Kalau tak Tak fikir kerja ke, tak fikir gaji ke, sebenarnya Teha nak buat apa sebenarnya yang Teha kata nak buat art stream? peluang lah, saya lebih gemar memasak. Saya nak buka kafe ataupun restoran. Tapi itu impian yang besar lah. So saya kena belajar dan simpan duit ataupun bekerja dulu untuk mendapatkan modal niaga. Macam tu. Kalau Hafizi macam mana dengar Teha punya impian? Sebenarnya nak masak, tak nak buat pun accounting tapi nak fikirkan kerja, nak fikirkan gaji. Kalau Hafizi sendiri kalau ikutkan ada duit, ada saving yang cukup, ada bantuan nak set up bisnes sendiri, Hafizi nak buat apa? Saya mungkin akan buka bisnes juga lah. Kalau ada rezeki tu, saya akan buka bisnes, akan stay dengan bisnes lah. Berapa lama lagi agaknya Hafizi rasa dengan simpanan yang ada, dengan sokongan yang ada untuk dapat capai impian tu untuk set up bisnes? Berapa lama lagi agaknya? Mungkin dalam 4-5 tahun lagi. InsyaAllah ada lagi peluang tu. Ya. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga daripada Anissa. Kita dah dengar daripada dua wakil parti, tapi mungkin Anissa ada idea yang berbeza sikit apabila kita dengar daripada anak-anak muda daripada Kampung Muhibah ini. Itulah realiti ekonomi mereka dan mungkin itu realiti ekonomi bagi kita juga sebagai anak muda. Tapi bagi Anissa, bagaimana melihat kepada isu ini dan apabila orang kata anak muda ni sebenarnya dia orang tak begitu terkesan akibat ekonomi, akibat inflasi, tekanan ekonomi dan sebagainya. Anissa rasa macam mana? Okay, Assalamualaikum. Thank you for the invitation first and foremost. Lepas dengar semua pendapat daripada wakil penduduk komuniti, mostly diorang bincangkan macam mana susah nak dapat pendapatan, tak stable. Daripada sini kita boleh nampak yang dekat Malaysia ni banyak-banyak orang muda seperti kita. Sebenarnya banyak talents yang kita masih belum scout ataupun kita tak pernah cari diorang. And people macam saudari Teha sendiri, mereka harus bekerja dulu kan sebelum masuk universiti. Kerana bila nak masuk pengajian tinggi je, kos yuran yang sangat tinggi. Betul tak? Untuk nak masuk. So I think in terms of that, bila kita cerita pasal inflasi, especially daripada peniaga punya side, we go to the fundamentals, supply and demand, betul kan? So kita kalau boleh nampak kenapa terjadinya inflasi, especially setelah economic recession. Economic recession akan selalu berlaku, especially setelah 10 tahun. Kalau kita tengok pattern-pattern yang selama ni, COVID-19 merupakan salah satu economic recession yang telah berlaku di dalam Malaysia, not just Malaysia but globally, dan ianya memberikan impak yang sangat besar kepada anak muda, kepada especially golongan-golongan yang rentan seperti B40, M40. Banyak juga golongan M40 yang telah hilang pendapatan dan jatuh kepada golongan B40. Dan saya juga ingin bercakap sikit tentang jika mereka anak muda ini going back to supply and demand kan, especially inflasi, kalau kenapa peniaga ni sangat struggle sebenarnya sekarang? Kalau dulu sebelum COVID ada foreign workers yang kita ada kan dulu, but now bila supply and demand kita tengok contoh senario di mungkin ladang kelapa sawit yang dulunya foreign workers banyak, mungkin dulu bila demand remains the same dan supply drop sebab tak ada worker untuk kerja di ladang sawit dan sebagainya, inflation akan naik, harga barang akan tiba-tiba jadi tinggi. So itu adalah struggle-struggle yang mereka alami sekarang. Dan mungkin salah satu suggestion yang sekarang, dan mungkin Oktober yang kerajaan akan membentangkan bajet 2023 kan kalau tak silap. So I think it's best that kerajaan set up an organisation ataupun group of people, because I know that talents is not just a one-man show, right? There is so many talents in Malaysia yang kita boleh cari, and that kita collect, kita dapatkan orang-orang seperti mereka ini yang punya banyak talent, kumpulkan mereka dalam satu, we empower them, right?
Menarik cadangan itu, tapi pada masa yang sama kita melihat ada banyak inisiatif yang sudah pun diperkenalkan untuk bantu dalam anak muda mencari peluang pekerjaan, untuk memperkasakan bakat-bakat tenaga kerja seperti Anissa katakan tu. Tapi inisiatif ini betul-betul efektif atau tidak? Sebab dah ada banyak inisiatif dan kita tahu ada sudah banyak jawatan kuasa dan sebagainya. Tapi mungkin bagi anak muda, mereka tahu atau tidak mengenai dengan inisiatif ni, dan kalau ada pun membantu ataupun tidak, terutamanya bagi peniaga, bagi lepasan pelajar dan juga bagi pemandu-pemandu e-hailing dalam gig ekonomi ini. Adakah mereka tahu mengenai inisiatif ini dan adakah inisiatif ini benar-benar membantu mereka yang terkesan? Itu yang kita akan bincangkan lebih lanjut lagi dalam program ini, tapi kita akan bergerak seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dan saya masih lagi bersama dengan 6 anak muda. Masing-masing nak kongsikan bagaimana pengalaman mereka mengharungi cabaran ekonomi dan juga untuk bincangkan beberapa idea bagaimana untuk mereka atasi masalah ekonomi yang mereka hadapi sekarang ini. Dan kita sudah pun dengarkan daripada 3 penduduk yang berada di Kampung Muhibah ini. Kita berada di PPR Kampung Muhibah. Kita dah dengarkan daripada sudut perspektif seorang peniaga yang baru saja mula berniaga selepas dibuang kerja, kena terminate daripada sebuah kilang apabila dilanda pandemik COVID-19, apabila berlakunya PKP. Kita juga dengar daripada seorang lepasan matrikulasi dan masih lagi dalam proses untuk menyambung pengajian dan juga terus nak cari kerja. Dan kita juga bersama dengan Abang Rider, Hafizi, tadi ada ceritakan sedikit macam mana usaha untuk mengumpul simpanannya dan juga untuk cari punca pendapatan itu. Dan kita dengarkan daripada wakil-wakil parti, anak-anak muda daripada wakil parti ini. Tapi apabila kita bercakap tentang isu-isu ekonomi, kita juga nak cakap pasal solution dia macam mana. Kita tak nak cakap sekadar masalah. Kita juga sebagai anak muda, kita nak lihat ada solution, ada usaha untuk cari penyelesaian dia. Kita nak mulakan dengan Arif. Tadi ada banyak kongsikan mengenai dengan perspektif daripada seorang peniaga kecil yang baru saja mula berniaga. Kalau kita nak bercakap tentang inisiatif ini yang mereka ceritakan, ada inisiatif dan mereka juga ada bawa idea apa solution yang patut ada. Tapi bagi Arif sendiri melihat kepada solution dan juga inisiatif program-program yang dah ada sekarang ini, bantu atau tak? Pernah tak Arif sendiri dapatkan bantuan atau inisiatif sebagai seorang PKS? Okay. Pertama sekali, saya rasa benda-benda tu tak sampai kat bawah. Satu, tu pertama. So, sebab tu saya tubuh kelab belia Muhibah tu sendiri. So, kita akan create event. So, maksudnya dekat tempat-tempat peniaga tu sendiri kena bergerak. Kalau tak dapat daripada luar, tak apa, kita sendiri. Itu yang saya buat lah. Maksudnya tu Arif buat untuk tolong PKS, peniaga Betul. lain dekat kawasan Betul. ini. Maksudnya ramai lagi yang macam Arif, muda dan baru saja mulakan perniagaan Betul. PKS. Berapa ramai agaknya dan macam mana pengalaman mereka pula nak set up bisnes dekat sini? Okay, dalam tim saya kelab belia Muhibah tu sendiri, kita ada orang yang boleh handle audio visual dengan lighting sendiri. Fotografer pun kita ada sendiri. Kita ada orang yang dah biasa MC sendiri. Semua job sendirilah. So bila kita nak buat event, kita akan guna orang-orang kita sendiri. Tapi asalnya untuk start club ni, untuk mulakan club ni Untuk sebab bergerak bantu peniaga-peniaga. Tapi sebab kita tak ada funder, so kita bergerak dengan apa yang kita ada. macam Arif kata tadi, bantuan tu tak sampai. Bantuan tu tak sampai. Tak tahulah, mungkin diorang tak di approach daripada atas ke, daripada media pun tak sampai ke. Sebab peniaga-peniaga kat sini mesti orang-orang lama. So mungkin digital media ni diorang kurang. So kitalah yang kena bergerak ke tempat diorang. Tapi itu tak patut jadi kan? Sebenarnya Betul. bantuan tu yang kena cari orang Betul. macam Arif, bukan Arif yang kena cari Macam bantuan. kita ada banyak agensi, tak silap saya Tekun, Baitumal, semua ada dana untuk peniaga-peniaga ni. Tapi saya sendiri tak pernah dapat. So tak apalah, kita gerak je lah, kita Tapi buat Arif mana mampu. pernah cuba untuk cari, untuk dapatkan bantuan? Saya ada satu tim, saya punya bos lah. Dia ejen Baitumal tu sendiri. So ada orang yang nak apply, kita akan tolong. Tapi kita sendiri tak minta lah. Sebab kita tak tahu, saya rasa saya boleh survive. So saya terus je selagi saya boleh.
Kalau dah tak boleh nanti saya minta juga. Kalau macam Hafizi tadi kata kalau dah cukup saving, cukup simpanan, mungkin nak buat bisnes sendiri. Mungkin dalam 3-4 tahun lagi lah bila dah cukup saving. Tapi Hafizi tahu tak apa bantuan yang ada sekarang ini? Apa inisiatif yang kerajaan dah buat? Kalau Hafizi betul nak buat bisnes, tahu tak macam mana nak mula? Tahu tak mana nak pergi nak dapatkan bantuan? Sekarang tak tahu lagi lah. So mungkin akan datang, mungkin saya akan cari lah macam mana start untuk buka bisnes dan bantuan daripada siapa, daripada macam agensi yang mana yang boleh applykan untuk tu mula bisnes tu. Mungkin nanti Hafizi boleh minta tolong dekat Arif daripada kelab belia Muhibah tu. Tapi kalau tak ada kelab macam Arif, macam kelab belia Muhibah yang Arif mulakan ni, kalau tak ada sokongan dekat kawasan setempat ni, Arif rasa susah tak Hafizi rasa susah tak sebenarnya nak mulakan bisnes, nak dapatkan maklumat macam mana nak buat bisnes, macam mana nak dapat bantuan, rasa susah tak? Memang susah kalau baru first time nak start bisnes kan. Kalau ada macam contoh macam Arif kan. So saya belajar daripada Arif lah. Mungkin dari situ saya boleh belajar sikit-sikit mulakan bisnes dengan maju macam mana. Kalau Teha macam mana sebelum ni pengalaman Teha melalui matrikulasi dan lepas ni nak masuk universiti nak sambung degree, kalau tak cukup simpanan, kalau tak cukup mungkin ada scholarship dan sebagainya, Teha tahu tak mana nak cari bantuan? Kalau nak perlukan duit lebih sikit, nak dapatkan bantuan keuangan ni, Teha tahu tak mana nak cari? Kalau bagi pendapat saya lah, sekarang banyak scholarship. Kalau pada permulaan boleh bantu mal, salah satu cara untuk boleh dapatkan bantuan lah. Kalau dalam circle Teha sendiri, kawan-kawan Teha masa study dulu, ada tak yang pernah dapatkan bantuan? Tak, sebab waktu matrikulasi kami dapat allowance lah, 250 daripada pihak matrikulasi setiap bulan. So daripada situ dia dapat tampung sikit pembelanjaan saya dekat sana. Tapi lepas ni nak sambung degree pula, Teha rasa risau tak, cukup tak duit untuk survive sendiri? Ya, agak risau lah, sebab tu saya cari kerja sekarang supaya tak efek dekat depan nanti. Kita dengarkan sikit macam mana pengalaman mereka dan juga terutamanya daripada Arif tadi. Penting untuk kita tekankan kat sini, bantuan ada tapi tak sampai. Mungkin dengarkan daripada Syamil, sebab tadi Syamil ada cadangkan sedikit idea tadi tentang peluang pekerjaan, itu satu. Tapi untuk peniaga, untuk PKS, bagaimana untuk mereka yang tak dapat bantuan tu? Yang kita tahu banyak sebenarnya inisiatif, tapi mungkin terlepas pandang sikit setengah kelompok yang tak dapat bantuan ni. So macam mana nak pastikan bantuan ini benar-benar sampai? Okey. Berkenaan isu ini, saya fikirkan perkara ini sudah berlanjutan lamanya. Inisiatif-inisiatif kerajaan tidak sampai kepada rakyat-rakyat di bawah kerana permasalahan utamanya adalah dari segi pemasaran ataupun marketing tentang inisiatif tersebut. Sekadar hanya beritahu dan umum di dalam bajet, siapa nak tunggu bajet sampai beberapa jam tu kan? Kita nak tahu apa yang kita dapat. Sudah tentu daripada segi marketing dan pemasaran tersendiri, untuk setiap inisiatif itu perlu diperkasakan, perlu diberitahu kepada peniaga-peniaga kecil di luar, di bawah sini. Okay. Di samping itu, saya tertarik apabila saudara Arif memberitahu inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan. Salah satunya adalah dari tekun dan sebagainya. Saya melihat perkara ini, kita sudah lama tersangkut ataupun stagnan di dalam penyediaan inisiatif yang berdasarkan kepada perniagaan semata-mata. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai kerajaan, saya fikirkan perlu menjadi sedikit kreatif dalam menyediakan inisiatif-inisiatif kepada rakyat-rakyat di luar sana. Dengan bukan sekadar inisiatif yang berdasarkan perniagaan, maksudnya memberi pinjaman, namun kita juga boleh tambah dari segi upskilling dan yang berkaitan, kerana saya fikirkan
bukan semua yang rakyat reti meniaga kan. Saya nak cerita, saya pernah menjadi seorang food panda rider. Saya juga pernah mencuburi bidang perniagaan. Saya rasakan walaupun saya boleh bercakap dan sebagainya, tapi jiwa saya tidak boleh meniaga. Jadi bila kerajaan hanya menyediakan inisiatif berkenaan berlandaskan perniagaan semata-mata, jadi bagaimana rakan-rakan kita yang lain, dan apa outcome apabila kita bagi pinjaman kemudian perniagaan tu tidak berlanjutan, hanya sekadar begitu. Jadi inisiatif itu tidak sampai kepada motif ataupun objektif sebenarnya. Jadi saya rangkumkan, pertamanya harus menyediakan pemasaran atau marketing inisiatif-inisiatif kerajaan yang lebih bagus, jelas, dan keduanya pelbagaikan inisiatif dari pihak kerajaan untuk rakyat-rakyat di luar sana. Anissa rasa macam mana, apa yang kena improve sekarang ni untuk bantu mereka yang sama ada peniaga, sama ada pelajar dalam gig ekonomi dan sebagainya? Macam mana Anissa rasa cara terbaik untuk bantuan tu sampai betul-betul sampai kepada mereka yang terkesan? Seperti yang saudara Syamil kata, perkara tentang kerajaan nak sampaikan bantuan dan tak pernah sampai itu dah selalu sangat berlaku. Contoh yang kita pernah nampak, peranti siswa yang dulu katanya kita akan beri, tapi sampai sekarang kita tak pernah nampak pun peranti itu akan disalurkan kepada siswa-siswa tersebut. Saya sendiri tahu organisasi yang bernama EDAC, Entrepreneurial Development Advisory Center, yang mereka betul-betul empower talents, which means EDAC ini adalah merupakan organisasi yang mentor-mentor mereka datang daripada pelbagai background, financial advisor daripada Khazanah, engineer daripada MMC Gamuda dan sebagainya, dan mereka ini memberikan mentorship yang seharusnya kepada peniaga-peniaga ataupun young talents yang ingin cuba bermula dalam business industry tapi tak mempunyai capital yang cukup. Iman rasa macam mana? Ramai yang rasa bantuan tu tak sampai, tapi sebenarnya kalau kita lihat banyak inisiatif yang telah pun dikeluarkan, jawatan kuasa khas dan sebagainya banyak, tapi pandangan Iman macam mana bantuan tu tak sampai? Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Nelly lah. About the matter of tak sampai itu satu perkara yang sangat besar, isu yang sangat-sangat ada dan daripada dulu. Dalam masa yang sama, this is something yang orang kata is a two-way road. Di mana apabila insentif-insentif dikeluarkan, memang plan of action dia ada. Plan of action, marketing dan sebagainya ada from kementerian-kementerian masing-masing, dan terutamanya Kementerian Komunikasi. Dan mereka bertanggungjawab untuk menyebarluaskan maklumat tentang perkara ini. Saya sendiri sebagai orang, saya rasa rakan-rakan saya di sini pun sepatutnya memang do in-depth research tentang apa yang dah dikeluarkan. Seperti peranti siswa dapat Samsung Galaxy Tab yang isi maklumat semua online dan akan dapat dalam masa terdekat. Kawan saya sendiri isi perkara tersebut dan it's on the way. Satu. Kedua, apabila kita mengatakan tentang pemberian, sudah pasti orang yang ingin mencari perlu cari, orang yang ingin memberi perlu cari juga. Bila orang yang ingin memberi itu tidak dinafikan, mungkin idea untuk menyampaikan tentang insentif-insentif ni mungkin kurang berjaya. Sebab seperti mana Arif, Teha dan mungkin Fizi, sekarang ni mungkin tak nampak sangat. Kita ada skim-skim perlindungan insurans untuk P-hailing rider. Kita ada business grants, terutamanya untuk beli food truck pun ada bawah tekun nasional. Sebagai mahasiswa juga ada banyak skim-skim untuk membantu mahasiswa dalam pelajaran, contohnya peranti siswa dan sebagainya. Jadinya pada saya masalah ada dan solusi yang mungkin saya boleh cadangkan kepada kerajaan terutamanya dan juga kepada kita. Kita perlu mencari, kerajaan perlu mungkin buatkan satu kolaborasi di antara persatuan belia seperti mana Arif ada di kawasan Muhibah ni sendiri, secara terus dengan agensi kerajaan bersama kawasan belia di tempat masing-masing. Sebab itu pada saya lebih efektif, betul tak? Di mana apabila ada orang di kawasan sendiri, orang yang tahu tentang lokaliti dan juga daripada kerajaan untuk memberi. Contoh Baitul Mal, that's already a good thing. Penglibatan dengan saudara Arif bila dikatakan ada ejen Baitul Mal sendiri dengan sini, itu dah something very good. Sekarang kita tambah pula tekun. Sebab setiap lokaliti pada pandangan saya ada masalah-masalah berbeza.
dari segi penyampaian maklumat, dari segi penerimaan maklumat-maklumat ini. Jadinya full on campaign daripada kerajaan seperti mana kita buat ketika COVID. That is something yang perlu kita ada sampai ke hari ini untuk setiap satu insentif. Dan itu sebenarnya very crucial point yang ramai orang mungkin terlepas pandang. Yang ramai orang mungkin mengambil enteng juga dalam sesuatu masa. Kita pun sebagai orang yang mencari insentif-insentif tersebut perlu mencari mereka sebagai pemberi juga perlu mencari penerima-penerima dia. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita katakan tentang insentif-insentif yang pelbagai, terdapat memang betul macam Cik moderator pun cakap tadi. Naila, sorry, bukan Nelly minta maaf Dia tersilap sikit. Lee kan lah. Naila Huda, for the record. Okay. So, basically benda tu adalah satu yang orang kata quite a taboo. Pelbagai benda dah umumkan di parlimen, tapi cara apply tu kadang-kadang orang tak tahu. Seperti saya sendiri bila saya buat research dan sebagainya, nak apply tu kadang-kadang is a question, satu persoalan. Dah tahu apa nak dapat, tapi macam mana kita nak apply? So itu satu perkara yang perlu diuruskan dengan baik. Cara-cara untuk kita berdaftar, apakah timeline, dan orang kata transparency. Sebab tapi ramai juga yang tak tahu. Di sini saya rasa mungkin tak ramai tahu bahawa sebenarnya Kementerian Kewangan keluarkan tahunan berapa banyak dah dibelanjakan daripada belanjawan. Saya tak rasa semua orang cek. Sebab saya pun bila cek benda tu ramai yang tak tahu. Iaitu sebanyak 311 bilion lebih kurang telah dibelanjakan daripada belanjawan 2022 yang lepas. So even that transparency, walaupun kerajaan dah keluarkan data-data, fakta-fakta berapa perbelanjaan mengikut kementerian, allowance diraja pun ada, allowance untuk apa sekalipun yang telah dibelanjakan oleh kerajaan telah didetailkan secara khusus apa yang dibelanjakan, di mana dan bagaimana. Tapi ramai kita tak tahu. So rakyat Malaysia satu juga bukan hanya patut menerima, tapi untuk mencari. That is one thing yang kita sebagai rakyat Malaysia perlu ada, sikap ingin mencari, ingin tahu. Jadi for me, maklumat, data, information is there. Tapi adakah kita pergi mencari dan mengambil? Menarik, banyak pandangan yang berbeza yang kita dengar. Ada yang rasa orang yang kena cari maklumat, tapi ada yang rasa bantuan tu yang kena sampai dekat orang, bukannya orang yang patut cari. Tapi ini antara idea yang kita nak dengarkan, kerana dalam kita bercakap tentang isu ekonomi ini sebenarnya tujuan kita sebenarnya adalah untuk membincangkan idea dan memahami realiti masing-masing yang mungkin berbeza. Kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Kerana kalau kita bercakap tentang isu ekonomi ini, inilah antara isu utama yang sebenarnya membelenggu anak muda, yang mungkin anak muda seperti Teha sebenarnya lebih gemar nak memasak, nak jadi chef, nak buka restoran mungkin, tapi sebab memikirkan isu ekonomi dalam masa akan datang, kena fikirkan apa kerja yang banyak gajinya lebih tinggi, apa nak study yang mungkin lebih mudah nak cari kerja dan sebagainya. Itu mungkin contoh-contoh bagaimana ekonomi boleh hold back atau membelenggu anak muda ini daripada untuk mencapai impian yang mereka ada, nak set up business dan sebagainya, untuk mengembangkan perniagaan dan sebagainya. Tapi ini yang kita nak cuba ketengahkan supaya kita juga dalam masa yang sama dapat angkat dan ketengahkan suara anak muda, kerana kitalah antara segmen populasi yang terbesar di negara ini, dan ini yang kami cuba ketengahkan sempena dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Bercakap dalam konteks sambutan Bulan Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia, melihat kepada keadaan anak muda sekarang ini setelah pun menempuh tempoh yang amat mencabar masa PKP, seperti Arif kena buang kerja, terpaksa bangkit sendiri, tampung perbelanjaan keluarga dan sara hidup, set up bisnes sendiri, meniaga daripada zero, sekarang ini dapat alhamdulillah dapat berjaya dan teruskan perniagaan. Macam mana Arif melihat refleks mula daripada cabaran sebelum ini sampailah ke sekarang, punya nak lihat kepada motivasi dan determination, dedikasi seorang anak muda itu yang mungkin ramai orang terlepas pandang apabila masyarakat cakap, oh anak muda ni sebenarnya dia tak tahu susah ekonomi macam mana, dia tak tahu pun apa susah senang hidup dia. Macam mana Arif rasa bila orang cakap macam tu? Okay, mungkin lah, sebab itu dia macam saudara Syamil, macam Syamil tadi dia kata dia pernah berniaga tapi tak ada minat, separuh jalan. Macam saya akan motivate budak-budak kat sini untuk terus kita bagi diorang sampai jadi.
Lepas tu apa soalan kedua? Sorry. Mungkin Arif boleh kongsikan sikit bila reflect, lihat balik usaha Arif sendiri dan juga mungkin kawan-kawan Arif dekat Kampung Muhibah ni susah untuk bangunkan perniagaan sendiri. Apa mungkin mesej yang Arif boleh kongsikan kepada anak-anak muda lain yang mungkin tak ada persatuan belia Muhibah yang macam Arif ada dekat Muhibah ni, tapi di kawasan-kawasan lain mereka tak ada mungkin sokongan macam ni. Apa mesej untuk anak muda lain yang juga terpaksa menempuh cabaran ni tapi diorang juga kena bangkit macam Arif? Okay, first saya rasa kena buat kelab belia, persatuan belia ni semua tempat kena ada. Lepas tu dia bukan saja semata-mata belia. So penasihat-penasihat yang kita ada tu tak semestinya orang muda, orang tua pun boleh sebab diorang lebih pengalaman. Macam saya ada 2 penasihat, pengurusi-pengurusi yang ada dalam satuan penduduk. So kita collaborate sama. Event pun kita akan jalan sama-sama. Arif rasa kalau tak ada sokongan tu, kalau tak ada kawan-kawan, tak ada persatuan, tak ada mentor nak tolong Arif, Susah. macam mana agaknya? Memang susah lah nak bergerak. Saya rasa kena cuba buat, cari klik yang betul-betul boleh kerjasama dengan kita. InsyaAllah saya rasa boleh, mana-mana tempat pun boleh. Teha pula bagaimana kalau kita nak bercakap sikit dalam konteks Hari Malaysia ni? Kalau mungkin bagi penonton-penonton lain yang tengok sekarang, mungkin diorang dapat relate dengan masalah Teha sekarang ini, nak kena simpan duit, nak kena cari kerja part time sebab nak sambung study lepas ni, tapi mungkin simpanan tu tak cukup. Apa mungkin nasihat yang Teha boleh kongsikan anak-anak muda lain, kawan-kawan Teha lain yang tengah tengok sekarang, untuk terus bekerja keras, untuk tidak putus asa untuk capai impian Teha, mungkin study, mungkin culinary, untuk memasak, untuk buka restoran dan sebagainya. Itu impian Teha kan? Tapi message yang boleh Teha kongsikan sikit, macam mana Teha dapat motivation tu untuk bangun, kerja, cari duit dan pastikan simpanan tu cukup untuk Teha teruskan study lepas ni? Bagi saya, saya muda dan masih awal lagi untuk give up. Sebab kita mungkin ada masa kita tak tahu ajal ataupun rezeki yang Allah nak bagi kat kita. Mungkin 20 atau 30 tahun impian akan tercapai. Apa yang saya nak sampaikan, jangan putus asa lah sebab masih muda. So kita kena usaha selagi boleh. Sebab at the end of the day memang diri kita je yang ada. So kalau kita tak boleh buat apa, dan kita tak boleh move lah. So kita kena usaha, and then kalau jatuh pun usaha lagi sebab diri kita je yang boleh buat semua benda. Kita tak boleh harapkan orang lain. Hafizi rasa macam mana? Mungkin bukan mungkin, ramai yang berada dalam posisi yang sama, bergantung kepada gig economy, cari kerja-kerja freelancing seperti jadi food rider, jadi driver dan sebagainya. Bagi Hafizi sendiri macam mana untuk kongsikan sedikit message, nasihat kepada anak muda yang lalui cabaran sama? Bagi saya, kita kena usaha lah. Kita kena rajin. Lepas tu, kita punya masa depan kita yang tentukan. So, kalau kita malas, kita takkan dapat apa lah. So, kita muda, kita ada tenaga lagi untuk maju ke depan kan. So, kita kena usaha lah. Bagi Hafizi, apa bantuan atau bentuk sokongan yang Hafizi nak untuk Hafizi, seperti Hafizi kata tadi, nak buat bisnes sendiri atau nak teruskan apa-apa saja yang Hafizi nak buat? Apa yang Hafizi perlukan sebagai seorang anak muda? Apa yang patut ada atau ditambah baik, improve lagi? Mungkin saya kena banyak belajar lagi. Lepas tu saya kena tahu agensi mana yang boleh bantu untuk dalam macam saya nak buka bisnes. Saya kena ni. Lepas tu kena banyak lagi ni lah, belajar. Sebab saya kira muda lagi lah. Orang cakap nak maju ke depan lagi kan. Penting untuk ada semangat itu kerana masih muda lagi, masih jauh lagi perjalanan dalam hidup ini untuk capai impian masing-masing. Anissa rasa bagaimana melihat kepada posisi yang anak muda berada sekarang ini? Begitu banyak cabaran ekonomi, baru saja tempuh cabaran pandemik COVID-19,
lepas ini banyak lagi ancaman climate change dan sebagainya, banyak tekanan, dan itu satu lagi isu nak bercakap tentang tekanan emosi, tekanan mental, isu mental health dan sebagainya. Anissa rasa bagaimana dalam konteks kita nak bercakap tentang Hari Malaysia pada 16 September ini kan, mungkin boleh kongsikan sedikit message yang Anissa boleh sampaikan kepada anak muda yang sedang menonton sekarang ini, yang mungkin dapat relate dengan masalah-masalah yang kita dengar, mereka rasa nak give up. Mungkin apa yang Anissa boleh kongsikan bagi mereka? Daripada saya sendiri adalah dalam Malaysia ni especially, there are banyak organisasi ataupun seperti kita sendiri kan, macam daripada orang-orang daripada wakil parti politik yang boleh minta guidance, advice, ataupun boleh contoh especially selepas COVID-19. Kalau kita nampak semasa COVID-19, ramai anak muda yang setelah kehilangan pekerjaan, mereka buntu dan mereka akhirnya fikir kepada masalah-masalah mereka yang tak dapat diselesaikan, mereka resortkan kepada contohnya bunuh diri, right? Kerana itu adalah salah satu tekanan yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-harian. So my advice is that untuk orang sebegini, go look for mental health organizations, talk to someone. Kita dalam Malaysia ni banyak organisasi, non-governmental organisasi yang boleh bercakap, dan saya nak tambah sikit daripada sini untuk government. Saya nak kasih 2 suggestion kepada government. One is a short-term solution and one is a long-term solution. The short-term solution adalah seperti saudara ini bercakap tadi, macam bantuan dari kerajaan tak dapat. Mungkin instead of kadang-kadang kerajaan walaupun kasih macam food boxes, tapi food boxes yang dia kasih itu setakat makanan segera, dan itu kurang berkhasiat kepada kesihatan kita sendirilah. I would suggest that maybe kita set up satu vending machine yang dalamnya ada makanan-makanan berkhasiat, dan kita pakai, sebab sekarang pun era digitalization yang kita boleh pakai e-wallet, mungkin mereka boleh beli dengan harga yang lebih murah. Kerana tadi macam saudara Imam kata dan saudara Syamil kata tadi, kita ada buat marketing, Menteri Komunikasi dan Multimedia ada buat marketing, tapi adakah kita syok sendiri buat marketing tu? Are we conveying the message? Are they aware, right? So daripada sini saya nak terapkanlah yang kalau maybe the marketing sampai, tapi at the same time bantuan tu sampai ke tak kan? Macam tadi yang kita kata, peranti siswa tu daripada bulan Jun, Julai kata yang akan sampai, tapi sampai sekarang tak ada satu pun peranti yang sampai, right? So itu adalah short term solution for vending machine dan makanan yang lebih sihat. Dan the long term solution adalah daripada scenario kita lihat daripada Norway, yang mereka salah satu negara yang dianugerahi natural resources yang sangat tinggi seperti oil and gas yang mempunyai high dividends. So from high dividends, mereka akan salurkan dividen yang mereka dapat itu kembali kepada rakyat mereka sendiri, yang selepasnya mereka retired, they will also benefit, the people will also benefit. Tidak lagi macam berbandingkan Malaysia yang contohnya menteri-menteri kita punya Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai ramai sangat kabinet menteri, but are they functional? Are they effective? You know? Dan corruption merupakan salah satu faktor yang dalam inflasi, especially kalau Malaysia merupakan salah satu negara dalam rank tertinggi di dalam dunia yang mempunyai high corruption index. Mereka juga boleh salurkan duit-duit corruption ini yang satu tahun they spend 40 to 50 bilion ringgit, mereka juga boleh pakai untuk pada rakyat-rakyat. Okey, banyak idea yang kita dengarkan daripada Anissa, tapi kita berbaki berapa minit sahaja lagi. Kita juga nak dengarkan daripada Syamil dan juga Iman secara ringkas saja bercakap tentang apa yang kita dah bincangkan hari ini. Kita reflect balik kepada isu-isu ekonomi, cabaran yang didepani anak muda sekarang ini. Secara ringkas, Syamil boleh kongsikan sedikit message bagi mereka yang menonton sekarang ini, anak muda yang mungkin berdepan dengan cabaran yang sama. Dalam kita meraihkan Hari Malaysia sekarang ini, kita tak boleh nak lupakan mereka yang masih lagi terkesan daripada kesan pandemik, kesan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana Syamil melihat anak muda yang cuba nak bangkit sekarang ini? Apa yang
mungkin Syamil boleh kongsikan buat mereka? Okay. Berkaitan dengan 16 September, Hari Malaysia, iaitu freedom ataupun independence. So apabila berkenaan ini, of course kita mahukan kerajaan yang menjadi tunjang kepada kita, menjadi kepada support system kepada seluruh negara. Ini adalah ada kena mengena dengan hidup seharian kita. We need a support system in order untuk menaikkan ataupun untuk meningkatkan kemenjadian ataupun apa-apa yang berkaitan dengan hidup lah. Sebab itu kita walau apa yang terjadi, kita mesti perlukan support system yang seperti mana saudara Arif cakap, saudari Teha cakap, saudara Fizi cakap sebentar tadi. Mereka perlukan rakan-rakan ataupun keluarga yang terdekat ini, untuk bantu naikkan kembali. So the most important thing, support system. Apa pun yang terjadi, tengok balik support system kita bagaimana. Ya, Iman rasa bagaimana? Secara ringkas. Baik, terima kasih. Pada saya, rakyat Malaysia perlu contohi, ambil semangat daripada Arif, Teha dan juga Fizi. Mereka ni adalah definisi Malaysia. Kita Hari Malaysia ni adalah apabila Sabah Sarawak join sekali tanah Melayu menjadikan Malaysia. Inilah semangat anak muda yang tidak tahu kenal erti berhenti. Tidak kenal erti penat, lelah. Kerana mereka inilah satu contoh di mana apabila satu halangan datang, mereka atasi cabaran tersebut. Satu halangan datang, mereka atasi cabaran tersebut. Jadi satunya, apa yang saya inginkan rakyat Malaysia yang sedang melihat sekarang adalah semangat itu adalah semangat rakyat Malaysia. Semangat yang perlu ada di setiap satu kita. Kerajaan perlu terus memperkasakan kesejahteraan rakyat, dan rakyat seperti anda semua ni perlu dicontohi oleh orang di luar sana. Terima kasih kerana berikan saya satu semangat yang baru untuk teruskan perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Okay, terima kasih buat semua panelis kita hari ini. Terima kasih Anissa, Syamil, Iman, Hafizi, Teha dan Arif sikit sebanyak kongsikan idea mengenai dengan pengalaman mereka, cabaran mereka dan juga sedikit idea penyelesaian bagaimana untuk kita mengatasi isu ini secara bersama, kerana seperti yang Syamil dan Arif katakan dan juga Iman, kita semua dah kongsikan begitu pentingnya untuk kita sokong antara satu sama lain, untuk pentingnya kita bantu antara satu sama lain, antara anak muda. Cukup banyak idea kita yang boleh kita kongsikan bersama-sama untuk kita berdepan pelbagai cabaran ini, dan itu yang antara kami bincangkan hari ini dalam satu rancangan khas bersempena dengan Hari Malaysia bersama dengan anak muda yang cuba untuk kita ketengahkan idea dan suara mereka ini dalam kita meraihkan Hari Malaysia dan juga pada bulan kemerdekaan ini. Dan itu sahaja perkongsian untuk rancangan khas jam ini bersama saya, Naila Huda. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Salam hormat.